Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat sama-sama lagi meneruskan kuliah yang dianjurkan oleh pihak Persatuan Ulama Negeri Kedah bersama saya ni tuan-tuan tiap-tiap hari Isnin dan juga hari Khamis. Cuma hari ini saya awalkan setengah jam, pukul 10 kita mula dah tuan-tuan. Jadi pada pagi ini tajuk kita yang akan kita bincangkan yang pertamanya ialah saya nak berkongsi dengan tuan-tuan salah satu doa tidur yang diamalkan oleh Nabi SAW. Dan yang kedua sekali lagi tuan-tuan, kita akan sambung berkenaan dengan manaqib fadailus sahabah, fadilat sahabat, dan hari ini kita sampai kepada tajuk Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, insya-Allah tuan-tuan. Okey, ringkas sahaja berkenaan dengan perkongsian doa pada pagi ini tuan-tuan. Banyak sebenarnya tuan-tuan doa-doa yang diamalkan oleh Nabi SAW ni. Nabi buat macam-macam. Kita kalau kita nak buat macam Nabi buat, setengah jam juga rasanya baru nak tidur. Tapi janganlah sampai tak ada baca langsung. Jangan tahu tidur lena-lena, sedap-sedap pagi esok. Jadi salah satu doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Sebelum Nabi SAW tidur, tuan-tuan boleh rujuk ni tuan-tuan dalam kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bunyi doa ni lagu ni tuan-tuan. Iaitu sebelum kita nak lena tu, kita baca satu doa yang bunyinya Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Sekali lagi saya ulang. Tuan-tuan. Bunyi doa ni tuan-tuan, doa nak tidur ni, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Itu bunyi doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Makna doa ni tuan-tuan, untuk bila kita hafal doa ni dan kita rasa nak beramal dengan doa ni, Bismika Rabbi, dengan namamu ya Allah Tuhanku, dengan nama engkau Tuhanku, wada'tu jambi, aku baringkan, aku rebahkan, aku letakkan lambungku, wa bika arfa'u, dan dengan engkau juga ya Allah aku angkat kembali esok insya-Allah. In amsakta nafsi, sekiranya engkau tahan, mana kita ni mati dah lah. Bila kita mati ni tuan-tuan, kita tidur ni sebenarnya roh kita keluar. Jadi pada ketika itu kalau Allah tahan tak masuk balik dah ke dalam tubuh badan kita, kita minta ke Allah Subhanahu wa taala, farhamha ya Allah, rahmatilah nyawaku ini ya Allah, ruh aku ini ya Allah. Wa in arsaltaha, tapi kalau engkau lepaskan semula, maknanya kita hidup semula balik esok ni, esok hidup balik, alhamdulillah, pagi ni pun kita selek-selek mata, segak-bugak kita pada pagi ni boleh melaksanakan ibadat puasa. Wa in arsaltaha, sekiranya engkau lepaskannya, fahfadha, maka peliharalah, jagalah ruh aku ini ya Allah, diriku ini ya Allah, bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang salih. Ini doa kita tiap-tiap malam sebelum kita tidur, yang Nabi SAW amalkan ketika mana Nabi SAW nak tidur tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita pakat-pakat amalkan doa-doa yang warid daripada Nabi SAW ni. Moga-moga tidur kita ni tuan-tuan, tidur yang tambah-tambah bulan Ramadan ni menjadi tidur yang ada pahalanya, ada makna zikir
ketika mana kita mengerja, kita tidur tuan-tuan, insya-Allah. Okey, yang seterusnya tuan-tuan, kita masuk kepada tajuk kita yang kedua, iaitu hari ini kita nak sambung berkenaan dengan manaqib ataupun kelebihan Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Okey. Sebelum kita nak baca hadis, satu saja hadis yang dimuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Fadailus Sahabah, dalam kitab Sahih Bukhari ni. Sekali lagi kita baca hadis ya. Lah kita nak berkenalan dulu dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kerana sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan adalah orang-orang yang dikasihi, disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah-tambah pula Al-Abbas ni dia ahlul bait Nabi. Bapa saudara Nabi, pak menakan Nabi kalau orang Kedah kata, dan dia juga adalah termasuk di kalangan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita orang ahlus sunnah wal jamaah, kita tak sama dengan geng-geng Syiah. Syiah depa boleh sebut ahlul bait yang depa pakai Fatimah, Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tu 4 orang tuan-tuan. Campur dengan Nabi ya, seorang jadi 5, jadi ahlul kisah tu. Dan keturunan Sayyidina Husain, keturunan Sayyidina Hasan dia tak pakai dah tuan-tuan. Kita ahlus sunnah wal jamaah yang dikatakan ahlul bait ni termasuk juga bapa saudara Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan juga bapa saudara Nabi yang lain, sepupu-sepupu Nabi, bukan Ali seorang, bahkan semua sepupu Nabi termasuklah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, Qutham bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan ramai lagi sebenarnya termasuk di kalangan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Abbas ni merupakan salah seorang ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat dikasihi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey, umur dia tuan-tuan. Dia dengan Nabi siapa tu? Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum tahun gajah. Jadi bila kita baca tu kita tahulah bermaknanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni tua daripada Nabi 3 tahun. Sebab Nabi SAW lahir kira-kira 50 hari. Ada yang kata 55 hari selepas berlaku serangan tentera bergajah. Jadi Al-Abbas bin Abdul Muttalib tua daripada Nabi SAW kira-kira 3 tahun tuan-tuan. Dan kunyah dia, panggilan dia, orang Arab panggil kunyah Abul Fadl. Kalau kita jumpa dalam hadis-hadis sebut Abul Fadl tu merujuk kepada dia, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Isteri dia Ummul Fadl. Dan beliau ni tuan-tuan, dari sudut fizikal dia, kita nak kenal para sahabat Nabi ni dari sudut fizikal dia. Pertama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam kitab Sair A'lam An-Nubala karangan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, kana Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu jamilan abyad wa kana min atwalir rijal wa ahsanuhum suratan wa abhahum. Ini gambaran tentang fizikal badan milik Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni, pak saudara Nabi SAW. Yang pertama sekali, kerana jamilan, dia segak orang dia tuan-tuan. Dah Nabi SAW pun segak. Dulu kita baca tentang Ja'far bin Abdul Muttalib pun orang yang segak, orang yang handsome, tampan orangnya. Dia pula betulah tuan-tuan, orang yang sangat segak. Putih, abyad, kulit putih, cantik kulit dia. Wa kana min atwalir rijal, dia tinggi lampai orang dia tuan-tuan. Wa kana min atwalir rijal, tinggi dia. Wa ahsanuhum suratan, bahkan memang orang yang sangat, penampilannya pun sangat cantik, sangat menarik di kalangan bangsa Arab tuan-tuan. Wa abhahum, dan sangat mempesonakan pandangan dia, dan orang kaya. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni, kalau kita baca cerita berkenaan dengan Fathu Makkah, masa pembukaan kota Mekah, bila Nabi SAW, lepas pembukaan kota Mekah, Nabi pergi buat haji wada', antara perkara terakhir yang diharamkan oleh Nabi SAW ialah riba. Riba siapa yang Nabi SAW sebut? Riba Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sebab dia orang kaya tuan-tuan. Okey. Satu lagi kelebihan yang ada kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni, dia suara deras. Suara dia deras. Kana Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu jahwariyus saut jiddan. Suara dia sangat kuat tuan-tuan. Dan Nabi guna suara kuat ni nanti bila dia masuk Islam tuan-tuan.
Walaupun begitu tuan-tuan, walaupun dia dekat dengan Nabi SAW, orang yang sangat kasih dan sayang kepada Nabi SAW, tapi dia masuk Islam lambat, tuan-tuan. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni, dia masuk Islam agak lewat, iaitu pada ketika berlakunya Fathu Makkah. Masa Nabi SAW dalam perjalanan daripada Madinah Al-Munawwarah nak sampai ke Makkah tu, tengah jalan tu jumpa dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib bersama ahli keluarga dia, baru nak berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Pada masa tu, tuan-tuan. Jadi patah baliklah ikut Nabi masuk semula ke kota Makkah Al-Mukarramah. Ini Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Walaupun begitu tuan-tuan, ada juga para ulama yang berpendapat bahawa Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni dia masuk Islam sebenarnya awal daripada tu lagi. Tetapi dia menyembunyikan keislaman dia. Ini antara ulama moden lah yang saya pernah baca buku sirah yang berpendapat bahawa Al-Abbas masuk Islam awal, cuma dia sembunyikan keislaman dia, ialah Syekh Mustafa Sibai. Ada kitab nipis tu, kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab tu, buku tu dah terjemah dalam bahasa Melayu. Dia berpendapat bahawa Al-Abbas sebenarnya masuk Islam awal. Sebelum perang Badar lagi dia dah masuk Islam. Ada yang kata lepas perang Badar dia masuk Islam. Cuma dia menyembunyikan keislamannya atas arahan Nabi SAW. Tetapi jumhurul ulama, kebanyakan para ulama berpendapat dia masuk Islam lambat. Dia masuk Islam tadi, masa kita cerita tadi, iaitu ketika Nabi SAW dalam perjalanan nak menuju ke Mekah, Fathu Makkah tahun ke-8 Hijrah, barulah dia masuk Islam pada ketika itu bersama dengan ahli keluarga dia, tuan-tuan. Ini berkenaan dengan keislaman Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Dan dia dalam masyarakat orang Arab Quraisy, orang yang sangat berpengaruh. Dia jaga dua jabatan penting ketika mana jemaah haji datang ke kota suci Makkah Al-Mukarramah untuk mengerjakan ibadat haji, walaupun sebelum zaman Islam lagi, iaitu Ar-Rifadah dengan As-Siqayah. Satu jabatan yang menguruskan soal jamuan, makan minum para jemaah haji, diuruskan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian As-Siqayah, Siqayah ialah bab minuman. Jaga telaga yang Zam-Zam nak bagi orang minum. Setelah dijumpai oleh Abdul Muttalib, telaga Zam-Zam, Al-Abbas lah yang kemudian diamanahkan untuk jaga jabatan besar ni, iaitu menguruskan soal minuman para jemaah haji. Tak apalah tuan-tuan, bila dia masuk Islam, yang pentingnya dia salah seorang sahabat Nabi, orang yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kematian Abu Talib, Abu Talib ni kita tahu dia adalah orang yang bertanggungjawab jaga Nabi SAW, jaga kebajikan Nabi SAW. Tapi tahun ke-10 Hijrah, Abu Talib meninggal dunia. Lepas Abu Talib meninggal dunia, Al-Abbas lah orang yang mengambil tanggungjawab untuk menjaga Nabi SAW. Dia lah yang jaga tentang keselamatan Nabi. Orang pun tak berani nak sentuh Nabi kerana ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, seorang pembesar Quraisy yang bertanggungjawab menjaga dua jabatan. Kalau kita ni tuan-tuan, kita kira dia menteri lah. Pada ketika itu menteri besar, menteri yang menjaga dua jabatan, dua kementerian besar, iaitu Ar-Rifadah dengan As-Siqayah. Jadi oleh kerana dia ada jawatan besar, dia orang yang berpengaruh di kota suci Makkah Al-Mukarramah, maka orang Quraisy tak berani nak apa-apakan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Abbas ambil tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tuan-tuan, dalam peristiwa Bai'ah Aqabah Al-Ula dan juga Bai'ah Aqabah yang kedua, yang lebih tepatnya Bai'ah Aqabah yang kedua, dalam perjanjian Bai'ah Aqabah yang kedua ni tuan-tuan, ketika mana orang-orang Aus dan Khazraj memberi janji setia, bai'ah kita panggil, untuk menjaga Nabi SAW. Mereka undang Nabi untuk pergi ke Madinah Al-Munawwarah, dan mereka akan sanggup korbankan segala-galanya untuk Nabi SAW. Masa tu Al-Abbas ada bersama. Sebab itulah setengah ulama kata, dah dia masuk Islam dah. Kalau dia tak Islam, takkan Nabi SAW nak bawa dia ke Bai'ah Aqabah kedua ni. Bukan benda kecil, benda besar ni, benda yang dirahsiakan. Nabi janji dengan mereka tengah-tengah malam, waktu orang tidur dah. Mereka mangkit pelan-pelan, pergi jumpa dengan Nabi di kawasan Al-Aqabah tersebut untuk nak tanda tangani memberi bai'ah kepada Nabi SAW. Bai'ah ni dipanggil bai'atul jihad. Okey. Tak apalah tuan-tuan, bila dia masuk Islam tak penting. Tapi sama ada dia masuk Islam ataupun tidak, tapi dialah orang yang pada malam itu meminta kepastian
kepada orang-orang Al-Ansar, orang Aus dan Khazraj, betul ke hampa nak jaga dia? Kalau hampa tak jaga dia, biar dia duduk sini aku jaga, kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu wa ardah. Okey tuan-tuan. Jadi Nabi SAW selepas daripada Nabi berhijrah, dia tetap duduk di Makkah Al-Mukarramah bersama dengan isteri dia Abu Lubabah binti Al-Harith, yang juga isteri dia ni merupakan dua beradik dengan Maimunah binti Al-Harith, iaitu bakal isteri Nabi SAW yang terakhir, Maimunah binti Al-Harith. Dan dia Nabi SAW pun nanti bila berkahwin dengan Maimunah ni atas cadangan daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib pada ketika Nabi mengerjakan Umratul Qadha pada tahun yang ke-7 Hijrah. Umrah Qadha yang tak jadi pi semasa peristiwa Hudaibiyah tersebut, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, setelah Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, tahun kedua berlaku perang Badar pada bulan Ramadhan ni. Nanti tuan-tuan ikuti kuliah bersama dengan Tuan Syekh Alauddin bin Datuk Abu Bakar tentang peristiwa Badar, insya-Allah pada 17 Ramadhan nanti ada kuliah khas bersama dengan beliau. Okey, jadi dalam perang Badar ni tuan-tuan, umat Islam walaupun jumlah sedikit, jumlah mereka hanya 300 orang lebih sahaja berbanding dengan orang Quraisy hampir 1000 orang jumlah mereka, tapi alhamdulillah orang Islam menang. Jadi orang Islam menang berjaya bunuh 70 orang kafir Quraisy dan 70 orang berjaya ditawan oleh umat Islam. Dalam 70 orang yang berjaya ditawan itu tuan-tuan, salah seorangnya ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia kena tawan, maknanya dia pergi perang juga melawan Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW pesan dah, sebelum tentera tu sampai, Nabi kata jangan bunuh beberapa orang ni. Abul Buhturi yang Nabi SAW sebut, salah satu yang Nabi sebut ialah Bani Hashim, dan salah seorangnya ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi SAW tak bagi bunuh, dan akhirnya dia kena tangkap, tuan-tuan. Siapa yang tangkap dia, tuan-tuan? Seorang sahabat Nabi yang bernama Abul Yusr, Ka'ab bin Amru akhu Bani Salimah. Dia yang tangkap Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi tuan-tuan, dia ni kana Abul Yusr rajulan dha'ifal jismi. Dia ni orang badan kecil, kurus. Sedangkan Al-Abbas ni orang badan besar, orang yang tinggi lampai. Macam mana dia tangkap? Jadi bila tangkap, tuan-tuan, mai kat Rasulullah SAW, Nabi tanya dia, "Kaifa asarta Al-Abbas ya Abul Yusr?" Macam mana hang tangkap Abbas ni? Hang kecil ya, dia besar. Lagu mana hang boleh tangkap dia? Faqala ya Rasulullah laqad a'anani alaihi rajulun ma ra'aituhu qabl. Wahai Rasulullah, ada satu orang lelaki yang tolong aku tangkap dia, tapi aku tak kenal dia ni. Aku tak pernah tengok lelaki ni. Lalu Nabi SAW kata, sesungguhnya yang tolong kamu itu malakun karim, seorang malaikat yang mulia yang Allah utuskan dalam peperangan. Jadi Al-Abbas ni sengaja Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dalam peperangan Badar. Lalu dia tebus diri dia lah, sebab Nabi SAW di akhir peperangan Badar, Nabi izinkan para sahabat untuk terima tebusan. Dan orang yang paling banyak bayar tebusan ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kerana dia orang kaya. Dia bukan tebus diri dia saja, termasuklah abang Saidina Ali Aqil pun dia tebus, anak dia dan beberapa orang Quraisy. Jadi dia ni sebab dia orang kaya, Nabi pun minta banyak kepada dia. Jadi banyak yang dibayar oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, kana aktsarul asara fidaan yauma badrin Al-Abbas. Orang yang paling banyak bayar tebusan pada hari perang Badar ialah Al-Abbas. Iftada nafsahu bi mi'ati awqiyatin min dhahab. Dia bayar sebanyak 100 awqiyah emas. Itu harga Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang dibayar oleh dia sendiri. Dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib setelah dia memeluk Islam, tuan-tuan, dia terlibat dalam beberapa peperangan. Yang pertamanya antaranya perang Hunain, Fathu Makkah yang pertamanya. Kemudian dia terlibat dalam perang Hunain, dalam Ghazwatul Taif, perang Tabuk. Itulah 4 peperangan yang sempat disertai oleh beliau kerana dia lambat memeluk Islam menurut jumhurul ulama. Setelah itu baru dia terlibat dalam peperangan-peperangan ini. Sehingga dalam peperangan Hunain, tuan-tuan,
selepas pembukaan kota Mekah, masuk bulan Syawal, berlaku perang Hunain dengan kabilah Hawazin yang datang daripada Taif untuk menyerang umat Islam yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Bila orang Islam kena serang dalam peperangan Hunain, sehingga para sahabat berkeliaran lari, ada yang lari sampai balik Mekah pun ada. Jadi pada ketika itu Nabi tak lari. Nabi SAW sebut, aku ialah Muhammad, ana Abdul Muttalib, aku Nabi yang tidak berdusta. Pada ketika itu Nabi nampak Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan Nabi SAW bila nampak Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi seronok dia nampak. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Al-Abbas ni suara deras. Kana jahwariyus saut. Dia suara deras. Jadi bila Nabi SAW panggil dia mai kat Nabi, Nabi suruh panggil para sahabat. Bila dia panggil para sahabat, dia panggil, ya ashabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pun tak boleh mai, tuan-tuan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni panggil para sahabat dengan satu panggilan yang sangat istimewa, iaitu panggilan yang berbunyi, ya ashabas samurah, wahai orang-orang yang berbai'ah kepada aku di bawah pohon samurah. Bila dengar perkataan tu, tuan-tuan, barulah Al-Muhajirin dan Al-Ansar yang dahulunya terlibat dalam perang, dalam Bai'atul Ridwan tahun ke-8 Hijrah ni, pakak tahun ke-6 Hijrah, pakak patah balik mai berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia Al-Abbas ni duk pegang baral yang dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duk jaga, tuan-tuan. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Al-Abbas ni, tuan-tuan, bila dah berlalu zaman Nabi SAW, beliau sangat dihormati kerana dia tahu bahawa Nabi SAW sangat sayang, sangat kasih kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sehingga, tuan-tuan, bila tiba zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, hadis kita nak baca sekali lagi, sehingga bila para sahabat tak ada hujan, nak istisqa, mereka akan bertawassul melalui Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan beliau telah wafat, tuan-tuan. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni pada bulan Rejab tahun 32 Hijrah, di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia wafat tahun, sekali lagi saya sebut, bulan Rejab tahun 32 Hijrah. Pada ketika itu khalifah Islam yang memerintah ialah Sayyidina Uthman bin Affan. Pada ketika itu beliau berumur 88 tahun dan jenazahnya disembahyangkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda, dan dikebumikan di Baqi', tempat kita duk pergi melawat itulah, di Madinah Al-Munawwarah, di Maqbarah Bani Hashim. Ada satu kawasan orang Bani Hashim dikebumikan di kawasan itu saja, tuan-tuan. Okeylah, kita nak baca hadis ni, tuan-tuan. Hadis berkenaan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Okay. Hadis bernomor 3710. 3710 dalam kitab Sahih Al-Bukhari. An Anas radhiyallahu anhu, hadis riwayat Anas bin Malik, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib. Umar bin Al-Khattab ni apabila berlaku kemarau panjang, siapa yang dia akan cari? Dia akan sembahyang istisqa, tapi dia akan guna perantaranya agar Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doanya, ialah dengan menggunakan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi yang sangat dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Sayyidina Umar kata, tuan-tuan? Sayyidina Umar akan berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fatasqina. Ya Allah, dulu kami bertawassul kepada Engkau dengan Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, maka Engkau memberikan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina. Ya Allah, sekarang ini kami bertawassul dengan bapa saudara Nabi kami, maka berilah kepada kami hujan. Qala, kata perawi hadis,
iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fayusqawun, maka mereka pun diberikan hujan dengan berkat Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Okey tuan-tuan. Jadi hadis ni tuan-tuan menunjukkan kepada kita yang pertama sekali bahawa Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni orang salih. Orang yang dahlah salih, ada hubungan kekeluargaan yang sangat hampir, dikasihi, disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, para sahabat, tambah-tambah Sayyidina Umar, orang kalau kira fadilat ni tuan-tuan para sahabat, nombor satu Abu Bakar, yang kedua sahabat yang paling afdal ialah Umar. Tu pun Sayyidina Umar cari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kerana ada kelebihan antara Al-Abbas bin Abdul Muttalib dengan Nabi SAW. Banding dengan dia, dia pun hebat juga, tapi dia dahulukan menunjukkan tawaduk yang ada kepada Sayyidina Al-Abbas, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, dalam bab ni tuan-tuan, bab bertawassul. Hukum bertawassul ni tuan-tuan secara umumnya adalah harus. Harus kita bertawassul. Apa tu tawassul? Tawassul ni sebenarnya tuan-tuan, dari sudut bahasanya maknanya ialah wasilah. Wasilah ni perantara. Kita lah, Allah Subhanahu wa taala nak bagi hidayah pada kita. Allah boleh bagi hidayah bagi kita mimpi, terus kita jadi orang Islam, terus kita jadi orang yang beriman, kuat keislaman kita. Allah Subhanahu wa taala boleh buat. Tapi Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara sehingga akhirnya kita dapat hidayah Islam yang ada pada hari ini. Maka begitulah juga tuan-tuan, bila kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita rasa yang pertamanya doa kita tak berapa makbul. Lalu apa kita buat? Kita minta tolong orang lain berdoa kepada kita. Itu wasilah lah, perantara. Kita pergi jumpa Tok Guru Nik Abdul Aziz dulu. Dulu kalau tuan-tuan pergi pondok Tok Guru Nik Aziz dulu, pagi-pagi penuh orang duk pergi tahnik anak ni, minta dia doa. Bukan tak boleh doa sendiri, tapi nak doa orang salih. Kita minta dia doa bagi pihak anak kita supaya anak kita jadi orang salih. Itu salah satu bentuk tawassul yang tak ada siapa nak khilaf. Doa ni kita boleh doa sendiri, ud'uni astajib lakum. Tapi boleh tak kita minta orang lain tolong doa? Boleh. Jumpa Nabi, kalau dulu para sahabat pergi jumpa Nabi, suruh Nabi doa. Tawassul itu orang panggil salah satu bentuk tawassul dengan doa Nabi SAW. Lagi tuan-tuan, yang saya baca kat tuan-tuan daripada satu kitab. Bab tawassul ni, kitab ni pun dah teruk dah tuan-tuan ni kan. Iaitu satu kitab yang bertajuk Al-Bid'atu fil Mafhumil Islami Ad-Daqiq. Koyak rabak dah kulit dia tuan-tuan. Saya pun dapat kitab ni yang photostat sahaja, yang ditulis oleh Dr. Abdul Malik Abdul Rahman As-Sa'di, seorang ulama besar dari negara Iraq, pernah di UAE, di Jordan. Keluarga As-Sa'di ni keluarga orang alim tuan-tuan. Jadi kitab ni saya dapat hadiah photostat ni pun daripada Tuan Guru Almarhum Dr. Abdul Aziz Hanafi. Ketika mana saya tulis kitab berkenaan dengan bid'ah, persoalan bid'ah beberapa tahun yang lalu, Dr. Abdul Aziz suruh saya rujuk kitab ni. Kita kena rujuk kitab ni. Jadi dalam kitab ni tuan-tuan, Dr. Abdul Malik Abdul Rahman As-Sa'di ni, dia bincang berkenaan dengan persoalan tawassul. Jadi tawassul, antara tawassul yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama, tawassul dengan nama Allah. At-tawassulu bi asma'illahi wa sifatih. Yang ni disepakati oleh para ulama. Tak ada siapa yang nak pertikaikan bentuk amalan tawassul dengan nama Allah dan juga dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita nak berdoa, kita nak minta ke Allah rezeki, kita kata ya Razzaq. Kita guna nama Allah taala tu. Kita panggil Allah taala dengan nama ya Razzaq. Kita tawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa apa nama ni? Doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Tu sifat Allah al-ilm. Ya Allah, aku nak istikharah, minta engkau tolong pilih ke aku ya Allah dengan sifat ilmu yang ada kepada engkau. Wa astaqdiruka biqudratik. Aku nak minta engkau tolong aku, bantu aku ni dengan qudrah yang ada kepada engkau ya Allah. Dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, bi karamik, bi rahmatik, ka an taqul, seperti kamu berkata as'aluka bi rahmatika au bi karamik. Aku nak minta kepada engkau ni ya Allah agar engkau tunaikan hajat aku ni bi rahmatik, dengan rahmatmu. Ini pun bentuk
tawassul yang kita gunakan juga ketika mana kita berdoa. Hak ni disepakati oleh para ulama, tak ada khilaf di kalangan para ulama, tuan-tuan. Au bi salihil a'mal, ataupun dengan amal-amal soleh yang kita pernah buat dalam hidup kita, tuan-tuan. Yang ni pun disepakati oleh para ulama, tak ada khilaf kata tak boleh, kerana ada hadis Nabi SAW yang terkenal dengan nama hadithul ghar. Ghar ni makna dia gua. Ni ada satu hadis terkenal, tuan-tuan, nama dia hadithul ghar. Ingat, tuan-tuan, hadithul ghar ialah cerita 3 orang lelaki yang terperangkap dalam gua, tertutup mulut gua tersebut dengan seketul batu. Jadi mereka duduk dalam tu, tak tahu nak buat apa, nak keluar tak boleh. Jadi akhirnya mereka mula bertawassul dengan menggunakan amal salih. Ya Allah, aku dulu pernah buat amalan ni dan aku buat ni ikhlas. Kalau sekiranya amalan ini ikhlas, ya Allah, maka buka pintu kepada kami, ya Allah. Ada 3 cerita tu, panjanglah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ni bentuk amal salih yang kita buat. Kita sebenarnya kita buat banyak, tuan-tuan. Tawassul dengan amal salih ni. Tuan-tuan perasan tak kalau kita baca doa? Lepas kita baca doa, dah lah kita duk buat. Habis doa pertama tu kita pun baca Al-Fatihah. Tu imam dulu-dulu rajin buat lagu tu. Habis baca Fatihah tu, kita pun angkat tangan pula sekali lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim. Kita minta, ya Allah, terimalah doa kami ni, ya Allah. Tu kita bertawassul dengan amal salih kita, iaitu kita membaca suratul Fatihah, surah yang paling afdal dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Tu yang kita baca Fatihah tu. Bukan saja-saja nak buat 2 kali, nak buat bid'ah, orang duk tuduh bukan-bukan. Dah, itu salah satu bentuk tawassul yang masyru', yang boleh dilakukan oleh kita ketika mana kita berdoa. Kadang-kadang para sahabat, tuan-tuan, berdoa, Allahumma inni as'aluka bi'annaka antallah alladhi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru dia sebut hajat dia. Ya Allah, aku nak minta kepada engkau ni, ya Allah, kerana engkau lah Allah al-ahadus samad, Tuhan yang satu, Tuhan tempat permintaan, Tuhan tempat pergantungan kami. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru dia minta doa. Nabi pun kata, ni dia ni baca doa, dalam doa dia ada Ismullah Al-A'zam. Tawassul dengan nama Allah Al-A'zam. Siapa yang doa dengan cara macam ni, dengan bertawassul menggunakan nama Allah Ta'ala yang paling istimewa, paling besar ni, Allah Ta'ala akan terima doa dia. Mintalah apa pun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan terima. Kita kena belajar lah benar-benar seumpama ni. Sebab kita kena pelbagaikan bentuk doa. Cara kita nak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, lagi, tuan-tuan. Bentuk-bentuk tawassul lain lagi yang dibincangkan oleh para ulama kita, iaitu at-tawassulu bil jah. Tawassul dengan menggunakan kedudukan, ketinggian kedudukan Nabi SAW atau para ulama, para awliya'ullahi salihin. Boleh ke tak boleh, tuan-tuan? Jadi saya baca kat tuan-tuan daripada kitab Al-Bid'atu fil Mafhumil Islami Ad-Daqiq, karangan Dr. Abdul Malik Abdul Rahman As-Sa'di. Tuan-tuan, ni ulama, salah seorang ulama besar. Okay. Saya baca ni sebab, tuan-tuan, tajuk ni tajuk penting yang kadang-kadang kerana bab ni lah orang tuduh orang tu Wahabi, orang belah ni tuduh orang sebelah sini sebagai ahlul ahwa, ahlul bid'ah, duk buat benda syirik. Jadi biar kita tahu persoalan ni daripada orang yang memang dalam bidangnya, memang ulama besar yang tulis benda ni, tuan-tuan. Iaitu apa benar tawassul bil jah ni, tuan-tuan? Ka'an taqul, seperti contohnya kamu kata lagu ni bila kamu berdoa. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi fulanin, ataupun li nabiyyin aw salihin. Ya Allah, aku nak minta kepada engkau ni dengan bertawassul. Dengan ada macam perantara lah kalau kita terjemah tawassul ni. Tapi dengan apa? Dengan kedudukan, ketinggian kedudukan orang ni. Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Syafi'i, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Bukan mesti jadi Syiah, tuan-tuan. Boleh kita bertawassul lagu ni. Ataupun binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Dengan nabimu, nabi pembawa rahmat, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke tidak, tuan-tuan? Dengan kedudukan yang ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata tuan kitab ni, tuan-tuan, kata Syekh Abdul Malik Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab dia ni, tuan-tuan,
fahadha aidan mimma yanbaghi alla yahsula bijawazihi khilaf. Perkara yang sepatutnya tak ada khilaf benda ni tuan-tuan. Benda ni boleh. Benda ni tidak ada salah pun untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Walaupun ada di sana golongan yang mempertikaikan amalan ini tuan-tuan. Okay. Kemudian dia bincang lagi, kalau mati dah. Nabi SAW dah mati dah. Dulu para sahabat boleh buat sebab para sahabat duduk hidup dengan Nabi SAW. Kalau mati dah. Saya tak nak panjangkan tuan-tuan. Kalau mati dah pun tuan-tuan, tak apa. Cuma hak ni masuk dalam perkara yang diperakui oleh Dr. Syekh Abdul Malik Abdul Rahman As-Sa'di. Dia kata hak ni aidan lam yakhtalif ahadun minal fuqaha wal ulama as-sabiqin fi jawaz at-tawassul bil anbiya'i was salihin idza kanu ahya. Ulama tak khilaf kalau depa tu hidup. Kalau dalam persoalan ini. Tapi bila mati tuan-tuan, perkara ini termasuk dalam perkara yang para ulama berbeza pendapat bizzatil mayyitah, yang mati dah tuan-tuan. Fadhahaba jumhurul ulama ila jawazihi kal hayy. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama, mereka menganggap harus sama macam kalau dia hidup juga. La farq, la farq. Tak ada beza. Kawan tu hidup ke kawan tu mati, kedudukan dia tetap tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga golongan yang berpendapat bahawa benda ni tak harus. Antaranya tuan-tuan ialah golongan as-salafiyun yang ada pada hari ini. Kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab-kitab ataupun ceramah-ceramah yang disampaikan di YouTube oleh ulama-ulama dari Saudi, tuan-tuan mereka akan kata ini termasuk dalam syirik yang tak boleh. Cuma ulama-ulama di Saudi pun bukan semua hak yang kira sampai ke peringkat tak mau terima perbezaan pendapat. Kalau tuan-tuan tengok Syekh Hasan Ad-Dudu, ulama muda lah ni daripada Mauritania yang sedang berada di Saudi, jadi salah seorang ahli jawatan kuasa fatwa di sana. Dia walaupun dia tarjih hadis berkenaan dengan perkara ni dhaif, benda tu macam tak boleh lah bagi dia, tapi dia kata dalam masalah ni adalah perkara khilaf yang tidaklah sampai dia hukum orang-orang hak menggunakan tawassul kepada orang mati dah ni sebagai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya seorang ulama di Mesir, seorang ulama, terlupa pula saya nama Mustafa Al-Adwi, juga mengatakan bahawa boleh kita berdoa dengan doa tawassul kepada Nabi walaupun Nabi SAW telah pun meninggal dunia. Jadi mereka pun tak berat sangat dalam persoalan ni. Cuma saya minta sahabat-sahabat kita yang ambil aliran salafi ni adil lah dalam persoalan-persoalan seumpama ni. Jangan mudah sangat nak hukum orang syirik, orang ni buat ahli bid'ah, sebab benda ni masuk dalam perkara yang khilaf para ulama radhiyallahu anhum. Jadi kita berlapang dada dalam persoalan-persoalan. Tak mau buat, sudah doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang nak buat, silakan, kerana di sana tidak sedikit para ulama mutaqaddimin dan juga ulama yang ada pada hari ini. Contoh kalau ulama hari ini Dr. Ali Jum'ah, takkan tak boleh kita berpegang pada ulama-ulama sehebat Dr. Ali Jum'ah, seperti Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dan ramai lagi para ulama yang membenarkan tawassul seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab dalam hadis tadi. Rujuk bab tu nanti insya-Allah ada masa saya perincikan sedikit lagi tentang persoalan ini. Sekadar itu dulu, moga-moga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.